Late afternoon, everyone. Today hari ni nak cerita topik mengenai sejarah gitar kelahiran gitar. Maksudnya gitar tu, bila gitar tu terbentuk, dan kita akan ceritalah daripada asal usulnya, macam mana dia punya transform gitar tu yang gitar yang kita pakai hari ni. Okey, tajuk ni dia panjang sikit, jadi saya akan terangkan satu persatu lah tu. Jadi ini topik yang sangat menarik lah, sebenarnya sangat menarik, sebab dia pun dapat refresh saya. Jadi apa ni, order call MB. Thank you Amin, thank you Mama Amin ya. Jadi cerita topik pasal gitar ni sebab saya rasa baguslah untuk semua orang dapat tahu ya. Saya pun dapat refresh balik asal usul gitar ni ya. Jadi gitar ialah instrumen gitar ni, kita namakan dia is a plug instrument lah. Plug instrument ya. Dia kita kena plug ya, plug. Jadi dia memerlukan tali dan dia plug. Jadi dia punya sejarah ni sangat rumit juga. Dia lebih kepada berbentuk kepada lebih bukti-bukti sejarah. Kita cerita lebih secara lebih ringkas lah ya, beringkas, sebab mengenai string instrument ni banyak negara pun ada juga, macam dekat India ada sitar, ada tar tu tali ya, gitar gitar sitar, ada sanshen daripada China. Jadi tapi yang gitar ni lebih dia punya transform lebih daripada Timur Tengah ya, is daripada Middle Asia ya. Terutamanya kita suspect dia daripada Egypt ya. Egypt masa itu, Empire Egypt sangat-sangat maju. Egypt sangat negara yang sangat kuat ya. Banyak sejarah daripada Egypt sana. Jadi itu sebab dia yang instrumen ni sebenarnya dia terhasil daripada oak ataupun gambus ya, oak ya. Dia lebih kepada terhasil daripada sana. Kita ringkaskanlah ya. Jadi dia OUD ya, oak ya, oak ataupun gambus ya. Dia yang belakang bulat tu, saya tunjukkan gambar ya sekejap. Jadi oak ini dia tak ada, dia fretless ya, tak ada fret ya. Dia tak ada fret. Kejap. Saya ambil gambar dulu. Dia tak ada fret, dia belakang bulat, gambus ya. Saya percaya anda pernah tengok gambus ya. Jadi kita akan tunjukkan gambus tu. Okey. Ya, ini gambus ya. Okey, jadi oak ni dia daripada Timur Tengah, daripada Middle East ya. Dia transform, dan dari sana dia ni, oak ni ialah masa tu ialah dalam 1000 tahun yang lalu ya. 1000 tahun ya. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun ya, maksudnya 1000 tahun masa itu. Kita namakan dia Arabic oak ya, Arabic oak. Dia fretless
fretless ya, fretless. Kemudian dia baru kemudian lepas tu baru dia ada jadi dengan Renaissance liu ya. Renaissance liu dia terhasil dari Renaissance liu, kemudian daripada sana daripada 1500 dia jadi Renaissance ya, bukan ini. Dia jadi ini Renaissance ya, Renaissance liu, sorry liu ya. Renaissance liu ya. Jadi Renaissance liu ni dia ada fret ya. Lepas 1000 tahun, lepas 1500 tahun, dia jadi Renaissance liu ya. Renaissance liu dia with fret, dan belakangnya dia sama dengan oud juga. Belakangnya dia gunakan kayu strip, kayu. Dia satu persatu dia bulat, bunyinya sangat kuat ya. Bunyinya sangat, dia punya bass sangat cantik. Dia punya ya, kalau ikutkan instrumen dulu, dia punya engineernya, dia buat ni memang cantik. Kalau gitar pun tak boleh lawan lagi lah ya, sebab dia punya bunyi sangat-sangat cantik ya. Dan cuma dia apalah, kita kena pakai strap ataupun bergantung dia lah. Dia ada cara mainnya, cara duduknya ya. Jadi liu ni nah inilah salah satu daripada oak ya, oak ataupun ya, gambus ya, cantik, sangat cantik ya. Dia punya craftsmanship sangat cantik ya, sangat-sangat cantik. Alright. Kemudian dia start daripada oak, gambus, kemudian dia kepada Renaissance liu ya, Renaissance liu 1500 lebih kepada Mat Salleh dah mula main, negara barat dah mula main liu ya, Jadi boleh dikatakan negara barat dia transform the instrument, dia menjadikan dia lebih banyak lebih international lah ya, lebih ramai musician pakai ya. Dia terperincikan instrumen tersebut ya. Okey, lepas tu tahun 1500 kita ada Renaissance punya liu ya, LUTE liu ya. Kemudian kita ada tahun 1500 juga kita ada Renaissance gitar ya, kita ada Renaissance gitar. Dia masih belum terbentuk lagi, gitar punya history masih belum lagi ya. Kita ada Renaissance gitar, dia pendek, mungkin dalam 35 inci ya. Dia kecil, pendek ya. Jadi nampak dia punya construction memang kecil gitar masa tu ya. 1500 dah. Dia sudah mula dekat Europe, dah mula main. 4 tali saja ya. Dia GCEA 4 tali saja ya. 4 tali saja. Jadi dia 4 tali tapi dia double ya. Dia double. Maksudnya dia 4 tali tapi dia double. Macam drawstring lah. Kerana masa itu tali wound dia belum start lagi, dia masih gunakan tali biasa. Jadi dia gunakan 2 tali untuk bass. Jadi satu bass, yang satu lagi tali tu dia gunakan yang low, katakan dia gunakan G. Satu dia gunakan high G, satu dia gunakan low G. Jadi menjadikan bass tu jadi lebih kuat ya. Menjadikan bass tu lebih kuat. Sebab masa tu belum teknologi, belum start dengan tali-tali yang ada, kita ada pakai sekarang ya. Okey, jadi ini Renaissance gitar ya. Dia masih belum transform lagi ya. Belum transform yang apa kita pakai hari ni ya. Tahun 1500 ya. Alright. Cantik gitar ya, sangat cantik ya dia punya Renaissance gitar ni ya. Renaissance gitar 1500 tahun ya, 1500. Dekat dalam apa 600 tahun dah ya. 500 tahun dah. Alright. Kita teruskan dengan
Kemudian dia ini pun masih lagi Renaissance gitar lah, ya. Renaissance gitar jugalah. Renaissance gitar, ya. 4 tali, setiap tali double, ya. Nampak, ya. Okey, masa tu dah ada start dia punya gitar punya bentuk dah, ya. Dah start dah, ya. Jadi masih belum transform kepada apa yang kita pakai hari ni, ya. Jadi daripada kita balik daripada tahun 1000 tahun yang lalu, years 1000, about year 1000, kita start with the oud from Middle East, from Egypt. Dia ialah instruments gambus, ya, Arab. Kita namakan dia Arabian oud, ya. Oud maksudnya kayu, ya. Oud. Jadi dia kemudian tahun 1500 dia dah start dengan Renaissance liu. Renaissance liu ialah dia kopi daripada oud tadi, ya. Dia ada kopi oud, tapi ya Renaissance liu tu dia ada fret. Dia sama macam gambus, sama macam oud, tapi dia ada fret, ya. Tu. Alright. Jadi lepas itu dia sampai ke Renaissance gitar. Dia ada 4 tali punya. Setiap tali dia double sebab dia punya bass, dia kena dapatkan dia punya bass lebih kuat, ya. Jadi dia kena doublekan dia punya bass supaya yang satu lagi dapatkan low G, satu lagi high G. Dia bunyi dia dapat lebih kepada bassy sikit, ya. Jadi lepas tu dia lepas Renaissance gitar 1500, kemudian sampai dah 1600, ya. Tahun 1600 sudah muncul Baroque gitar. Ini history ni. 1600 dah muncul Baroque gitar, ya. Baroque. Nampak ni. Baroque gitar. Ya. Jadi Baroque gitar ni dia sudah menggunakan tuning EBG DA. Udah hampir dah, ya, EBG DA. Ya, Baroque gitar 1600 double string juga, ya. Masih gunakan double string. 1 2 3 4 5, ya. Double string juga. Double string. Dia boleh adjust dia punya neck daripada belakang gitar dia ada satu kunci macam kunci jam lah, ya. Jadi ini Baroque gitar ni tahun 1600, ya. Boleh faham, ya. Jadi ini Baroque gitar sangat cantik, ya. Sangat cantik dia punya fretboard, body, ya. Ini Baroque gitar, ya. Alright. Saya gunakan live, jadi saya gunakan ini gambar ni untuk tunjuk kepada anda, ya. Alright. Baroque gitar. Ya. Jadi sampai sana kita lepas Renaissance gitar 1500 tahun 1500 sampai ke the Baroque gitar 1600, the Baroque gitar. Ya, dia punya tuning sudah sampai ke gitar punya tuning dah, ya. Gitar mereka masih menggunakan kayu, ya, semua kayu untuk buat tuning, ya. Ya. Alright. Jadi kemudian kita sampai kepada Baroque gitar. Kita sampai ke kita sampai ke 19th century gitar. 19th century gitar. Ya. 19th century gitar.
19th century gitar ya. Dia masih lagi tuning, dah sampai dah. Ya, kejap. Gitar ya. Dia lebih kurang sama dengan ni ya. Dia lebih kurang sama dengan barok gitar juga. Jadi dia around that area lah, dia punya design around that area dah ya. Dia dah seakan-akan dia dah transform seakan-akan gitar, shape gitar yang kita pakai hari ni ya. Jadi ini ialah dia sampai ke sini, kemudian barulah sampai ke klasikal gitar ya. Jadi ini klasikal gitar yang kita pakai ya. Okay. Jadi bila sampai ke ini barok gitar ya. Ini. Dia telah mula kita gunakan wound. Wound tu maksudnya tali bass tu kita ada balut dengan besi. Wound tali bass tu kita wound dengan besi tu. Jadi dia bass sangat kuat. Bassnya sangat sustain. Masa dulu tak ada teknologi itu lagi. Semua dia terpaksa gunakan dua tali untuk memberikan kekuatan kepada bass dia. Jadi lepas tu baru ada dah mula menggunakan tuning pack yang besi ya. Machine head yang gunakan besi punya untuk buat tuning. Masa besi-besi tuning pack semua gunakan handmade lagi ya, handmade ya. Dia gunakan tukang-tukang besi untuk buat punya ya. Jadi dia lebih kepada sudah sampai ke ni. Jadi ini ialah gitar ni sangat popular di Spain dan negara Spain menjadikan instrumen ini ialah national instrument ya, national instrument. Jadi sebab yang bentuk ini dia dipopularkan di Spanyol, Spain ya. Itu sebab kadang-kadang orang namakan dia gitar Spanish ya, walaupun dia dibuat daripada China, buat daripada England, tapi kita namakan dia, ada orang namakan dia Spanish gitar. Sebab dia terhasil dari sana ya. Jadi gitar ni yang kita pakai sampai hari ini ya, Spanish gitar ya. Jadi gitar ini telah membantu ramai musician belajar muzik. Dia punya tuning ialah E, A, D, G, B, E ya. Apa yang kita pakai hari ini tuning yang sebenarnya. Alright, dari sini kita masuk ke yang ini ialah 1850 lah ya, 18 tahun 1850 terbentuknya klasikal gitar. Kemudian juga terbentuk gitar akustik ya, gitar akustik yang kita pakai hari ini ya. Gitar akustik yang kita pakai hari ini, dan mula daripada sana gitar akustik mulalah dia orang menggunakan egg bracing ya, egg bracing. Jadi ini gitar akustik menggunakan tali besi. Mereka menggunakan egg bracing untuk kekuatan gitar tu, kekuatan dia punya tarikannya. Sebab tarikan gitar daripada tali besi dan tali nylon berberlainan ya. Tali nylon tarikannya dalam 40 kilogram ya. Kalau tarikan daripada kita daripada tali besi, tali steel, tarikannya lebih kurang dalam 60 kilogram ya. Jadi di belakang kita tu mereka terpaksa gunakan X bracing. Yang X bracing dia digunakan lebih kepada gitar akustik ya, gitar steel ya. Di mana gitar klasikal mereka gunakan H bracing ya. Jadi dia lain ya, H bracing ya. Faham ya Encik? Faham. Nampak ya, ini gitar klasik. Jadi egg bracing ya, kita balik pada sini balik. Alright, kita balik pada sini balik ya, kita balik sini ya. Okey, ini ialah O. Sorry, ini O.
Ni oak ya, oak. Oak. Di belakang dia strap kayu, strap ya, one by one kayu dibuat. Dia buat macam melonnya, dia punya headstock turun ke bawah sana ya, headstock ke bawah sana. Dia sangat cantik ya, lebih kepada Arabic. Nampak dia punya design semua macam Arabic ya, jadi dari sini dia fretless, sangat cantik ya, design sangat cantik ya, simpan sangat cantik. Nampak dia punya design macam tulisan Jawi ya. Jadi ni oak daripada, kita namakan dia Arabian oak ya, Arabian oak. Dan inilah juga Arabian oak di belakangnya ya, cantik ya. Kemudian pada tahun 1500 terhasillah liu ya, liu, LUTE, liu. Jadi kalau kamu tengok J.H. Bach, ada Bach, John Sebastian Bach, dia ada buat lagu, cipta lagu menggunakan liu untuk main ya. Mereka start dah klasikal, dah masa period barok period dah start dah, masa tu dah menggunakan kita untuk liu ni untuk main. Mereka main ya, masa tu lebih main untuk mungkin di gereja lah, di mana di perayaan lah, dia mereka main masa tu ya, liu. Ini liu, dia transform daripada oak tadi ya, ataupun gambus ya. Nampak dia, tapi dia ada fret ya, dia ada fret ya. Okey, kemudian dalam tahun 1500 juga terhasil juga Renaissance gitar ya. Ini Renaissance liu ya, 1500 Renaissance liu, 1500 Renaissance gitar. Dia ada 4 tali saja, 4, tapi talinya double lah ya, double ya. Jadi dia ada 8 lah, double. Setiap tali ada 4. Dia macam ukulele ya. Jadi dia punya gitar pendek sikit ya, tak bukan macam kita pakai hari ni yang 38 inci, 39 inci. Ini kecil sikit ya. Jadi dia kecil. Kira kamu tengok gambar-gambar klasikal dia dah pakai ni. Ini ialah Renaissance gitar ya, Renaissance gitar. Kemudian ya, Renaissance gitar ya, sama juga ya. Kemudian barulah mereka menggunakan barok gitar ya, barok gitar dalam tahun 1600 ya, 1600 barok gitar ya. Dia punya tuning dah terhasil dah, lebih kurang sama dah ya, tuning apa yang kita pakai hari ni ya, tuning terhasil dah. Barok gitar 1600, see, 1600. Alright, betul lah ha. Jadi dia pendek, sangat cantik. Kalau anda ada gitar ni hari ni, anda boleh jual, mungkin sampai mencecah beratus ribu ya. Inilah barok gitar, sangat cantik, sangat cantik. Kemudian barulah sampai 19, ini saya tersilap tadi, ini barulah 19th century gitar ya. 19th century gitar, saya pegang macam ni lebih selesa sikit lah. 19th century gitar, dia sudah mula gunakan benda-benda macam ni. Ada pack ya, pack control yang biasanya masih gunakan kayu untuk control, macam dia macam gitar klasik ya, gitar yang macam violin ya, gunakan kayu ya, kayu ya. Okey, jadi dia punya body, dia punya fretboard semua dia masih kecil ya, dia kecil lagi, dia tak besar, dia kecil. Kalau anda tahu apa itu gitar Torres, ini gitar Torres, dia kecil ya. Dia punya dia kalau nak tinggikan dia punya fretboard dari belakang sini, dia ada satu clock pusing bagi dia tinggi sikit ya. Ini ialah 19th century gitar. 19th century gitar terhasil pada tahun 1800 lebih ya, 1800 ya, 1800 dah start kita. Bila tu 1850 onward barulah start a classical gitar. 1850 ya, kita cakap ini based on
based on general ya. Based on general ya. Anda boleh buat kajian juga. Ini terhasil lah ni. Jadi pecahan daripada sini ada gitar jazz lah yang dia pakai hari ni, gitar jazz lah, gitar apalah, gitar F4 lah, Telecaster lah. Dia terhasil daripada konsepnya daripada sini. Ya. Di sini. Jadi di pecahan tu kita tak cerita pasal pecahan, kita cerita pasal terhasilnya gitar, ya. Jadi ini gitar klasikal pada mula 1850, ya. Kemudian daripada 1850 juga termuncullah gitar akustik. Nanti saya buat ya, gitar akustik ya. Saya lupa save tadi pula. Sekejap ya. Gitar akustik yang macam Martin gitar, CF Martin. Ya, gitar akustik macam CF Martin. Semua dekat 100 tahun ke atas saya. Gitar akustik ya. Jadi gitar akustik dia menggunakan tali besi lebih kepada strumming ya, lebih kepada strumming dan kepada muzik-muzik berbentuk folk dan jazz ya. Masa itu dah mula dah. Jadi terhasillah muzik-muzik pop selain daripada muzik klasik yang kita main hari ni ya. Jadi terhasillah gitar pop ya, gitar akustik, gitar steel string ya. Jadi gitar steel string dia punya pembinaan gitar tu dah berlainan daripada tradisional dia mula kepada ni. Jadi dia ada gunakan truss rod semua yang berbeza dah. Jadi dia punya bracing dalamnya dia ada bracing ya. Bracing tu maksudnya dia punya apalah, dia punya bracing tu dah jadi mulalah muncul lah jadi bracing, X bracing ya. X bracing ni komputer saya lambat sikit. X bracing okey, X bracing dia untuk menahan kekuatan gitar supaya dia tak rosak ya. Yang biasanya kita klasikal gitar semua gunakan hatch bracing straight ni ya, bracing straight. Bila sampai ke gitar akustik baru dia start dengan egg bracing ya. Jadi egg bracing dia sistem berlainan lah ya. Jadi faham ya. Jadi itulah yang saya secara ringkasnya saya cerita mengenai terlahirnya asal usul gitar yang kita pakai ya, iaitu gitar klasikal yang kita pakai hari ini. Dia terhasil daripada tahun 1850 dan dia juga menjadi instrumen yang kita pakai sampai hari ini. Dan dia juga dihasilkan di Spain ya. Spain itu sebab Spain menjadikan gitar ni ialah national instrument ya. Jadi national instrument. Jadi Spain ni sangat bagus, dia sangat buat gitar sangat berjaya ya. Masa sampai sekarang pun dia dalam gitar Spain masih banyak negara hormat pada gitar tu sebab dia negara yang banyak menghasilkan gitar klasikal. Jadi mereka tahu selok-belok membuat gitar klasikal dengan baik ya. Jadi macam itulah, mungkin macam jam ya, macam jam tangan orang nak beli daripada Swissmade. Sama juga Swissmade punya watch, Swissmade movement. Orang gitar orang nak beli Spain make ya. Jadi orang tahulah dalam negara ni memang dia buat gitar klasikal ni bagus ya. Jadi ini gitar klasikal ya. Alright. Jadi sampai kepada klasikal, kepada dia masuk kepada gitar akustik ya, gitar steel folk. Sedap ya.
Jadi inilah gitar klasik yang kita main hari ni. Harap anda faham ya. Dia punya, saya buat satu keterangan yang simple saja. Simple. Asal usul gitar daripada up sampai ke Renaissance Lick, Renaissance gitar, Baroque gitar, 19th century gitar, dan the classical gitar ini sampai ke folk gitar ya. Jadi terima kasih kepada semua kerana menonton. Sampai sini saja ya. Jadi ini lebih kepada bentuk kepada history lah. Jadi mungkin dia boring sikit. Tapi baguslah untuk siapa yang nak tahu lebih mendekat mengenai gitar. Saya terang lah ya. Jadi terima kasih kepada semua. Jadi Guitar Store kita masih menunggu keputusan daripada kerajaan untuk kita nak buka kedai. Tapi sekarang anda masih boleh membeli barang melalui online di guitarstore.com.my, dan anda boleh masuk kita punya website dan Facebook, apa-apa boleh telefon kita, boleh Roger kita kat sini juga. Anda tetap boleh membeli barang yang anda mahu ya, gitar dan sebagainya ya. Terima kasih kepada semua. Jadi untuk pengetahuan anda, kita untuk rancangan kita akan datang, kita akan menjemput beberapa musician untuk membuat tutorial dekat Facebook Guitar Store. Mereka akan membuat tutorial mengenai muzik ya. Jadi kita cuba menjemput ramai musician untuk membuat tutorial dekat Facebook ni ya. Jadi anda tunggu kita punya announcement ya. Okey, terima kasih kepada semua kerana menonton dan jaga diri ya, jaga diri. Bye bye.